ada sahur, kita sambung sahur. Kan apa hari ya? Boleh kan? Apa hari boleh, kau lain tak boleh. Baik. Jadi pertamanya kita bersyukur Allah Ta'ala ya. Kerana tuan-tuan dan puan ya, kita telah pun berada malam ni, malam yang ke 21 ya, 7 Rahmat ya. Malam yang ke 21, makna tuan-tuan ya, Allah Ta'ala telah pun memakbulkan doa kita dulu. Tak kala kita berada bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tak kala kita berada di bulan Sya'ban, kita berdoa lagi, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan tak kala kita telah berada di bulan Ramadan, kita berdoa lagi, Allahumma barik lana fi Ramadan wa ballighna warzuqna Lailatul Qadar. Mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan kita bertemu malam Al-Qadar. Inilah syukur kita banyak-banyak tuan-tuan ya. Kita beruntunglah kampung kita tuan-tuan kan, ada anak saudara kita atas ni kan, Masjid Bernegala dia jadi imam sini, imam jadi memang beruntunglah. So orang tempatan boleh memimpin kita, tidaklah jenuh kita macam orang luar dah. Tak payahlah kita pergi ke tahfiz yang di Lambor tu. Tidak dulu kita jenuh juga mencari kan. Tidak, alhamdulillah ya, anak tempatan ada memudahkan kita. Ini tanda syukur kita. Dan ya, apa kata Allah dalam Al-Quran, ayat biasa kita dengar, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, apa Allah Ta'ala menyatakan Quran, iaitu sekiranya kamu bersyukur dengan nama Allah, Allah Ta'ala akan tambahi nikmat kita, dan sekiranya kamu kufur akan diberikan azab pedih ya. Surah ni surah Ibrahim ya. Surah Ibrahim ayat yang ke-7. Apa istimewanya ayat ini ya? Istimewanya tuan-tuan ya, kalau kita melihat mengimbau dalam sejarah Isra wal Mi'raj, tak kala Nabi bertemu dengan Allah Ta'ala di mustawa, di arasy Allah Ta'ala, Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim pada langit yang berapa tuan-tuan? Ingat dulu, kita ada bincang dulu waktu mengaji. Cik Nazri ingat ke? Langit berapa? Tak ingat ya? Langit ketiga. Langit ke? Langit yang ketujuh tuan-tuan ya. Nabi Ibrahim langit yang ketujuh, langit terakhir sekali. Langit terakhir ya. Jadi ayat saya baca tuan-tuan, surah Ibrahim ayat yang ketujuh. Ya. Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim, Nabi kita bertemu dengan Nabi Ibrahim, langit yang ketujuh. Surah yang saya baca ini la in syakartum, ini tuan-tuan surah iaitu Ibrahim ayat yang ketujuh. Maknanya sinonim lah ya dengan apa yang Nabi pertemukan itu. Jadi itu sebab istimewanya ayat ini ya, yang mana kita ni taklah banyak-banyak bersyukur tadi ya, masa doa kunut tadi yang agak panjang juga kan. Kalau orang tua-tua lenguh juga kan, ngantuk ai mak bila nak doa ni kan. Tak habis-habis lagi ni ya Allah, letih rasanya ya. Jadi doa itu bersyukur. Tanda kita alhamdulillah kita telah berada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hijrah, macam-macam nikmat kita bersyukur. Jadi kita bersyukur kita berada di bulan Ramadan ini dengan nikmat yang paling besar. Justru kita lihat Ramadan ini dia ada makna dia. Ra itu kita lihat maksudnya tuan-tuan, ra itu rahmah. Kan kita bacakan fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Kan kita bacakan nikmat. Jadi Ramadan ni bulan penuh dengan kerahmatan. Antaranya rahmat yang paling besar tu nikmat yang paling besar. Berbukalah. Betul tak? Hari ni lah apa yang buka hari ni? Tengok dulu. Ui, sedap ni ikan paku. Nikmat juga tuan-tuan kan. Rahmat ya, kita alhamdulillah aman, damai, makan senang, mewah. Lepas ni kita cerita ada jamuan ke? Ada makan ke? Ada lagi mangkuk tuan-tuan. Jenuh perut nahannya. Ini nikmat rahmat Allah Ta'ala beri. Dan rahmat yang paling besar tuan-tuan, kita dapat berpuasa, mengadap makanan. Inilah waktu yang pancur kata orang Botan. Waktu yang paling tepat maghrib kita ni. Betul Haji Nur Rahmat? Kalau waktu lain entah bila-bila maghrib tah pergi dekat Beliun ke Ekon Save ke, tahu Ekon Save? Ekon Save di Aeon ke kan? Aeon ke. Tapi bila Ramadan semua orang berkumpul di masjid, di surau, di rumah, waktu maghrib semua ada. Anak-anak kita yang balik pun kita suruh cepat, jom cepat komen. Apa yang lambat tu?
Oh, dah nak masuk waktu maghrib ni. Cepat. Komen tadi kok gaib. Mandi cepat. Maknanya mak ayah nyuruh cepat apa? Berkumpul di meja makan, berkumpul di masjid, berkumpul di surau. Rahmat. Benda lain tak jumpa tuan-tuan. Tengoklah lepas ni esok. Lepas daripada bulan Ramadan tak ada dah jumpa kita macam ni lagi nak berbukit-bukit ni. Tiap-tiap hari macam ini tuan-tuan. Ini rahmat yang Allah Ta'ala beri pada kita. Dan kita lihat antara juga rahmat paling besar bulan Ramadan itu tu adanya malam Al-Qadar. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Quran diturunkan dan di sana disebut ada iaitu malam Al-Qadar khairu min fi syahrin. Tadi kita sebut ya, Tuhan Haji Nurul sebut malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Tuan-tuan, khair maknanya tak tahu bulan berapa bulan lebih baik. Kita anggap 1000 bulan tapi lebih dari itu lagi. Dalam kajiannya tuan-tuan 83 tahun 3 bulan 3 hari. Lebih dari 83 tahun. Umur kita pun tak sampai. Ini ada umur 83 sini. Cek khabar kat tangan. Cina berapa umur? 67 muda lagi boleh pasang seorang lagi. Tangan dari dulu kopi angkat tapi sopek tu juga. Angkat sopek tuan-tuan kan. Siap jenah dia. Kadang sahur seorang lalu sahur seorang ya. Lalu alhamdulillah lalu okey lah. Tapi kalau berdua lagi lalu. Baik, tentu yang dirahmati Allah sekalian ya. Kita bersyukur apa? Ada malam Al-Qadar. Malah lebih baik daripada 1000 bulan. Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa kalau kita puasanya jatuh pada hari Khamis, malam Al-Qadar itu lebih dekat kepada malam yang ke-25. Itu pandangan Imam Al-Ghazali, tuan-tuan hujjatul Islam. Malam ke-25 hari Sabtu malam Ahad ini. Sabtu malam Ahad, malam 25 tuan-tuan, malam 25 Ramadan. Jadi bolehlah buat tadi dah buat malam 7 kan. Malam 25 buat lagi tuan-tuan. Kita buat qiyamul lail. Ada sahur lagi. Sebab itulah kata Imam Al-Ghazali. Ya, kalau kita nak nukilkan, nak kita laksanakan, dapatlah kita amalkan, insya-Allah buatlah malam 25. Walaupun malam lain pun kita melaksanakannya tuan-tuan qiyamul lail ini. Tuan-tuan apa yang dirahmati Allah sekalian, itu namanya iaitu pertamanya Ramadan itu rahmat. Mim maghfirah. Bulan yang penuh dengan keampunan. Sebab kita ni semua berdosa. Betul sahabat? Jadi kita dosa ke tak? Ada. Dosa dengan isteri ada tak? Ada. Isteri dosa kita ada. Isteri ada dosa dengan suami tak? Kita ada. Lagi banyak kan? Kita main lagi banyak. Selalu macam tu lah ustaz. Orang lelaki dosa isteri ada, orang perempuan ada. Dia main lagi banyak dosa dengan main ustaz. Dan dia banyak pula. Pandai nama kita banyak dosa lagi kan. Baik, sama je tuan-tuan. Jadi bulan maghfirah. Hadis yang biasa kita dengar tuan-tuan. Ya, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi kama qala Rasul sallallahu ya. Dan Nabi lagi bersabda man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi kama qala Rasul sallallahu. Sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan ya dengan penuh keimanan, iman dah ada. Bersungguh-sungguh puasanya. Puasa ni sungguh-sungguh, tak ada tengok benda-benda yang tak elok, tak ada cakap perkara yang tak elok tuan-tuan. Ini berdosa bulan puasa tengok Gusti juga. Gusti tu orang tindih pula tu. Kan kau tuan-tuan orang lain kalau ada nasib pula kan. Tengok Gusti tengok drama cerita Korea pula tu cincang. Kan jadi maksud tuan-tuan kita tiba Ramadan ni kita kurangkan ya benda-benda yang boleh mengurangkan pahala. Bapak puasa ni satu pahala, mengurangkan pahala puasa lah. Batal tak lah, batal tuan-tuan tu mengurangkan pahala. Itu sebab disebut tadi tuan-tuan memberikan pahala, mengampunkan dosa kita. Dan disebut man qama Ramadan, dan siapa yang mendirikan malam di bulan Ramadan. Macam ni kita tarawih ni mendirikan malam lah. Al-Qadar itu Al-Qadar itu tuan-tuan malam yang mana bermula daripada lepas maghrib. Bukan tengah malam aja. Mula lepas maghrib sampai kita puasa ni, tuan sampai kita berbuka, lepas buka kita sembahyang tarawih, kita tadarus Al-Quran. Dan malangkah kita bangun lagi, tentu kalau tak ada bangun pun kita dapat melaksanakan iaitu yang disanakan tarawih ini. Jadi itu disebut sebagai malam Al-Qadar itu. Jadi itu sebab tuan-tuan diampunkan dosa kita. Bila diampunkan dosa kita tuan-tuan, ya, gambar Allah Ta'ala beri pada kita tanda diampunkan, pintu syurga dibuka.
Simboliknya tuan-tuan, pintu syurga dibuka. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufadatis syayatin. Kama qala Rasulullah. Nabi menyatakan kepada kita, tiba Ramadan ini tuan-tuan dibuka pintu syurga. Ini satu simbolik. Ada anak murid saya tanya, Ustaz, pintu syurga tu macam pintu surau kita kan? Tak adalah macam tu tuan-tuan. Maksudnya diberikan peluang untuk kita beramal ibadat yang mana dia akan diampunkan dosa kita. Diberikan pahala yang banyak tuan-tuan, ganjaran yang banyak kepada kita. Justru kita lah hadis yang lain disebut kalau orang berpuasa, ganjaran wajib itu seperti digandakan berapa ribu kali ganda? Berapa ganda? 70 kali ganda. Puasa sunat digandakan sebagai puasa seperti amalan-amalan wajib. Bayangkan kita solat zuhur 70 rakaat. 7 kali 4 cekira. 70 kali 4 berapa pahalanya? Bilangan rakaat cekira. 28, 280. 70 kali 4 280. Zuhur 280. Maghrib berapa? Isya 280. Campur sebulan tu kira-kira banyak pahala. Tapi jangan balikkan kalkulat pula. Ya Allah. Bulan puasa aku ni banyak pahala. Tu yang lepas puasa datang lagi surau tu. Lepas habis Ramadan hilang, surau kembali sepi. Kan? Hilang balik mana kawan-kawan kita dulu. Sebab ada banyak bulan kira pahala tadi ni. Jadi mudah-mudahan momentum ini tuan-tuan, amalan ini disebut sebagai madrasah, sebagai latihan kita teruskan. Macam juga orang balik Mekah, balik haji yang pahalanya tuan-tuan 100,000. Betul tak normal? 100,000 pahala. Bila balik ke kampung Bandian, pergi umrah, alhamdulillah bagus. Pergi haji bagus. Tapi bila pergi haji umrah, mampu pergi sana tuan-tuan, naik kapal terbang punya tangga. Naik tuan-tuan turun tangga di Mekah, bukan senang. Tapi balik kemari naik tangga surau dah tak lalu. Ngapa tak pergi surau yuk? Bila nak pergi ustaz tengok di sana berapa ratus ribu pahalanya ustaz. Jadi mudah-mudahan kita yang ada hadir pada hari ini tak jadilah seperti itu tuan-tuan. Kita istiqamah, kekalkan fastaqim kama umir. Kekal kita dalam beramal ibadat. Maknanya tuan-tuan barulah tersampai hasrat saya baca mula-mula tadi, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Takwa itu tuan-tuan kita laksanakan dalam Ramadan dan juga selepas Ramadan. Macam orang dapat haji mabrur, begitulah. Bukan haji mardud atau haji malbaro. Masa dia Mekah beramal tuan-tuan, umrah beramal, balik kemari pun sama amalan dia. Itu tanda haji mabrur. Tuan-tuan berpayah anda rahmat Allah, itu dinamakan iaitu maghfirah, bulan keampunan. Tuan-tuan, damnun. Damnun ini maksudnya jaminan Allah. Bagi mereka yang beramal, jaminan Allah akan dimasukkan dalam syurga. Yang mana syurga ini tuan, sebagaimana kita sebut tadi, dia ada pintu dia. Pintunya apa namanya? Syurga ini ingat tak? Perlu kita mengaji dulu. Ar-Rayyan. Dan disebut juga dalam hadis Nabi, puasa ni merupakan pintu ibadat. Likulli syai'in babun wal babul ibadatis shaum. Kama qala Rasulullah. Sabda Nabi, setiap sesuatu itu ada pintu. Dan pintu bagi ibadat ialah apa dia? Berpuasa. Macam kita punya surau ada pintu tak? Ada. Tingkat pada rumah kita ada pintu? Ada. Kalau kita masuk rumah kita melalui tingkap, mana kopinya? Kata betul, tak faham ke tingkap pula kan? Masih ke pintu. Jadi pintu dalam amal ibadat ini puasa tuan-tuan. Malah juga tiang bagi agama kita, tiang bagi ibadat apa dia? Solat. Tiang ibadat solat, as-salatu imaduddin. Tiang bagi masyarakat pula apa? Solat berjamaah. Tiang bagi haji pula apa? Al-Hajju Arafah. Tiang bagi negara pula apa? Nasar, mana Nasar ni? Nasar. Dulu kita bincang tiang negara, ingat tak dulu kita ada kuliah dulu tiang negara apa? Dah lupa dah. Itu belum kahwin lagi bujang dah lupa. Kahwin sudah lagi lupa. Kan? Pemuda Harapan Bangsa apa je sambungnya? Pemuda Harapan Bangsa sambungan dia apa? Tak ingat? Apa? Pemudi latihan negara, demo latihan negara. Kalau tak ada demo, tak ada kita ni.
Itu sebab perempuan ni penting dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan kita, mereka ni menjadi perisai, menjadi pembantu, menjadi orang kuat di belakang kita ni perempuan. Isteri-isteri ni, isteri ataupun isteri-isteri lah kan. Mereka lah orang yang kuat sebab mereka ni pemudi tiang negara. Kalau tak ada mak kita, kita pun tak ada. Tak kala LGBTQ. Tak LGBTQ. Atau apa? Lesbian, betina kaum betina. Ada apa anak? Mana mahu. G, gay, tak mahu juga. B, bisexual. Ini dia dua sapu. T, transgender. Hai, I sekarang berada di Australia tau. Di sana tengah buat apa tu? Tahu siapa? Tahu pun. Kan Sajat. Last kali Q tu questionly. Dia keliru, mendak keliru. Dia kata aku ni betina ke jantan ni. Lelaki ke perempuan? Dia tak tahu dia lelaki perempuan. Q tu tuan-tuan. Jadi kan ini jadi tiang negara, pemudi tiang negara. Justru kita lihat bahawa puasa ini merupakan pintu kepada ibadat. Justru kita lihat itu sebab pintu-pintu dibuka untuk beramal ibadat. Dan seterusnya alif. Sebagai apa tazkirah ni? Boleh lagi. Ya. Alif tu maksudnya amanah. Di puasa ini merupakan satu amanah Allah kepada kita. Sebab tuan-tuan, puasa ni sebenarnya simbolik dalam amalan yang telah lepas daripada kita. Kalau kita nak tipu isteri kita, nak tipu cikgu kita, boleh tak bulan puasa ni? Boleh. Kan? Itu menandanya lemah iman dia. Kalau kita macam anak-anak kita di sekolah, tuan-tuan, pergi sekolah, dia minum apa? Pipe sekolah. Tahu pipe sekolah? Pipe sekolah lah, pipe sekolah. Bukan pipe sekolah, pipe tu gurut minum. Balik ke rumah banyak anda letih. Kamu rasa Mat? Mak ni ada ke tak puasa dah letih ni. Maknya tahu? Tak tahu. Kita suami pun boleh tipu isteri. Bagaimana kita pergi masjid minum. Balik rumahnya anda. Bang, letih benar apa ni? Kau main macam tak faham bulan puasa. Letih bang. Padahal dia minum tadi kan. Ayo. Perempuan isteri kita tahu ke? Tak tahu. Ini merupakan amanah tuan-tuan. Iman, amanah itu. Tak puasa merupakan amanah. Yang mana pahalanya Allah Ta'ala beri pada kita. Dan bulan puasa ni amanah, kita pun tak boleh riak. Kalau kau puasa Isnin Hamil boleh riak. Contohlah, kalau nama nak riak lah. Puasa hari Isnin. Awak letih benar hari ni. Kata apa? Hari ni Isnin, puasa sunat. Sebut slow, kita nak ngabur. Tapi ngabur kan. Tapi kalau puasa Ramadan ni, apa nak letihkan sama-sama letih? Awak letih benar hari ni puasa. Atau mikir tak puasa? Puasa, puasa juga. Semua puasa, apa nak riak? Sama-sama tuan-tuan. Dan ia merupakan amanah Allah Ta'ala kepada kita yang kita pasti laksanakan. Dan insyaAllah kita dapat kekal melaksanakan amanah ni sampailah tak tahulah kita minggu ini ni, raya minggu depan, hari Jumaat ke Sabtu ke, wallahualam. Orang dah netizen dah heboh raya Jumaat ada kata hari Sabtu. Tapi saya dah WhatsApp dengan kawan saya tuan-tuan, pengarah Jaib tu ya. Saya tanya dia kata 22 bulan raya. Tak tahu dah kan 22 dah apa hari Sabtu. Ini pihak-pihak Jabatan Mufti masih berkata Sabtu tu. Tapi netizen ni mendesak, tak tahu so tiba-tiba malam Jumaat raya. Tiba-tiba dulu, tiba-tiba Ramadan kan. Ramadan tiba Ramadan. Ini pula raya tiba raya. Lemang tak masuk lagi. Menurut tahun lepas ingat tak? Mengejut. Ada baju raya tak siap lagi. Jenuh, assalamualaikum, baju teman raya tak siap ke? Allah tak siap esok. Pukul 10 subuh, pukul 6 masuk ambil lah. Pukul 6 baru siap baju raya. Cerita bulan lepas hanya. Tahun ni dia meluar-luarkan pula. Tak tahulah, wallahualam tuan-tuan kan. Ya, raya bila? Allah Ta'ala yang maha mengetahuinya. Dan yang terakhir tuan-tuan, Nun tu najian. Najian ni kemenangan. Kalau kita pergi bahawa sejarah, Nabi itu perang bulan Ramadan. Perang apa? Perang pertama Islam namanya perang Badar. Menang kan? Menang. Asal itu Nabi bukan nak perang ya. Dalam sejarah sebut Nabi nak ambush Abu Sufyan je. Nak gertak dia. Tiba-tiba Abu Sufyan menyediakan tentera 1000 orang lebih tuan-tuan. Orang Islam hanya 330 orang je. Akhirnya berontak lawan bulan Ramadan. Tapi orang Islam akhirnya menang bulan Ramadan. Masa tu puasa tuan-tuan. Kita kalau puasa, ya Allah, dekat kain tak larat. Mak dia pakai kain lah. Mak, puasa ni, mak tak larat. Kain pun larat. Badan dia berkeduk dia pun. Kan, makna lemah sungguh kita tuan-tuan. Bulan Ramadan ni.
Tu sebab hari ni bila tiba Ramadan dia raikanlah pejabat-pejabat balik awal, sekolah petang balik awal, dan tuan meraikan orang berpuasa di bulan Ramadan. Tapi ini dah namakan kemenangan, dan Nabi beritahu kita tuan diberi kemenangan, dua kejayaan tak kala kita berpuasa. Pertama, waktu kita apa? Berbuka, kan? Berbuka tu seronok tak buka agak? Seronok. Apalah ni? Siapa yang moral ni? Kita moral ni berbuka lah. Orang tempat lain moral ni terawih, kan? Kita berbuka kerana dah tak pakai berbuka dah. Tu Haji Nur Rahmat pakai bahasa Arab, iftar jama'i lagi. Semua kita dah pada cakap Arab dah. Siapa iftar jama'i hari ni? Tak ada dulu moral. Buah pun apa buah? Buah komen ada. Kan? Tak buah komen? Buah kurma ada tu. Buah komen, kan? Buah kurma tuan-tuan, kan? Dulu saya ingat di Mesir Pendiat dulu, masa saya di kampung Pendiat sana dulu, kan, dah tak ada dah surau ni, kan, ada buah komen. Allah lupa beli buah komen. Masa beli kedai apa? Buah komen dulu. Beli kedai Palang lah. Kedai Palang lah belinya, kan. Naik sekali pergi beli kedai Palang. Beli Palang, kan, buah komen makan. Masa tu komen, buah komen masa tu dalam plastik je. Bukan macam standard sekarang ni dulu, kan. Kalau orang lain tahu lah buah komen warna komennya bukan macam sekarang ni. Dengan ada korma tangke, ajwa, maryami, macam-macam jenis komennya. Dulu komennya keren. Itu pun bukan ada. Dulu buah kurma kita tak bulan Ramadan baru ada, kan. Sekarang ni tiap hari, tiap minggu ada. Maka kata juga nak yang mahal, yang murah, yang besar, yang jujur tu orang tu. Yang besar tu nak makan 2 kali makan. Maju tu yang Palestin tu jenuh menang habisnya. Dulu tak jumpa buah komen. Rotok lagi tak jumpa, tuan-tuan. Rotok ni yang betul, yang muda tapi muka-muka tu, kan. Lagi tak jumpa. Sekarang ni macam-macam kita boleh jumpa. Inilah dunia, tuan-tuan, yang semakin berkembang. Kita dapat memakannya. Jadi kemenangan yang pertama, kemenangan sebab berbuka. Kemenangan yang kedua, tuan-tuan, kemenangan yang kedua, kemenangan kejayaan kita, kegembiraan kita tak kala kita bertemu dengan Allah Ta'ala nanti, insya-Allah. Di mana? Di syurga Allah, bukan di pintu syurga. Ku tunggumu di pintu syurga, bukan pintu syurga. Ku tunggumu di mana? Di dalam syurga, insya-Allah. Kita yang ada pada malam ini, tuan-tuan, ya, yang berkongsi idea, berkongsi pandangan, walaupun tuan-tuan ada yang ngantuk, dapat dengar juga hari ini. Ada ustaz dapat kita baru di syurga. Dulu kita ada kuliah di Malaysia, kita pindah dulu ustaz. Alhamdulillah bertemu di syurga. Syurga yang banyak tingkatan, tuan-tuan, yang mana yang hebat. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kan lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwal al-ayah. Apa kata Allah? Orang-orang beriman itu, yang soleh itu akan berada di syurga-syurga. Apa namanya, tuan-tuan? Syurga Firdaus, kekal dan tak berpindah tempat-tempat yang lain. Yang mana mereka di situ waktu itu, tuan-tuan, syurga ini rasa begitu seronok, rasa begitu gembira, dengan pasangan, dengan bidadarinya masing-masing. Kalau orang tu ada suami, ada isteri, ada bidadari, isteri dan bidadari. Ketua bidadari itu isteri dia lah. Habis ustaz, kalau 3-4 orang isteri, siapa ketua bidadarinya? Yang ramai isteri lah. Dia akan dapat isterinya yang isteri yang paling dia sayang. Itulah bidadari isteri dia. Siapa yang dia sayang? Walaupun isteri itu isteri yang ketiga, bukan isteri pertama. Isteri itulah bila ketua bidadari pada isteri-isteri yang lain. Kemen ustaz? Suami ramai ni macam mana pula? Suami yang kalau dia kahwin, kemudian suami meninggal, kahwin lain, yang akan menjadi wirdannya ialah disebut oleh ulama, iaitu suaminya terakhir itulah menjadi suami dia. Suami terakhir itulah menjadi wirdan ketua bidadari di bidatruna di syurga nanti. Habis tak ada isteri ni macam mana ustaz? Tak ada isteri, dapat juga bidadari, jangan rasa dapat juga bidadari di sana, kan. Menjadi iaitu permaisuri bidadari di syurga, insya-Allah. Jadi cukup pertemuan kita untuk malam ini. Bertemu lagi masa akan datang. Maaf sekiranya ada terkasar bahasa dan salah bicara. Bertemu dalam ketika aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.